So today after Zohor, sekarang ni will be the last day of Koyum. So this is dia punya bag. Aku rasa right timing lah sebenarnya, sebab slow Syakban kan. So this is it. Too early untuk buat ucapan. Aku datang awal sebab takut nak dapat jumpa kan. So apa barang yang kau bawa? Okay, alhamdulillah kita dah selesai packing barang. Okay, kita tengok Semua. cuma ada satu kotak ni kita dah sempat post. Jadi nanti kita akan suruh ni lah kawan-kawan post. Cuma yang lain sudah packing. Dan yang tinggal ni hanyalah barang-barang buangan. Barang-barang sisa. Astagfirullah. Yang penting kita punya PCR dah selesai, kita punya tiket ada, kita punya vaksin ada, dan kita punya home quarantine sudah ada. Yang paling penting, kalau tak lepas flight. Sama pasport. Flight pukul berapa? Flight kita jam 9 malam ni waktu Saudi, waktu Madinah. Nice. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini merupakan hari terakhir lah saya berada di sini selepas lebih kurang 2208 hari daripada hari pertama saya datang sini, iaitu pada tarikh 28 Februari 2016. Dan hari ini 17 Mac akan jadi hari terakhir lah saya menjadi ataupun menjadi sebagai seorang yang bermukim di Madinah. InsyaAllah sekejap lagi dalam pukul 9 malam saya akan balik semula ke Malaysia. Nama saya Abdul Qayyum bin Ruslan. Saya berasal daripada Sabah dan sekarang berumur 26 tahun. Okay? Tahun kelahiran 1996. Dan alhamdulillah tahun ni saya sudah graduate pada tahun 2022, di mana saya datang waktu 2016. Okay, alhamdulillah sekarang lebih kurang 6 tahun saya berada di sini, dan ada benda baik, ada benda buruk yang pernah berlaku. Seperti mana hadis Nabi yang bersabda, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sungguhnya Madinah itu sebaik-baik tempat bagi kalian jika kamu mengetahuinya. Okey, antara benda buruk yang pernah saya lalui di sini selama 6 tahun, yang paling teruk lah orang cakap adalah aksiden lah. Aksiden ni adalah aksiden yang kuat sangat. Tapi aksiden yang menyebabkan hampir 3,000 kena bayar dia punya kereta sebab saya sendiri yang langgar dari belakang. Tapi bukan salah saya juga. Cakap sebab salah orang tu, dia ambil passenger di tepi, di jalan yang laju. Tapi apa boleh buat kan, bayar tetap kena bayar, kita kena ikut law. Tapi tak apa, rezeki ada di mana-mana aja, duit boleh cari. So jangan risaulah. Benda yang lain, banyak juga benda yang lain, tapi banyak yang lebih baik lah sini. Antaranya haji. Okay, totally batch kami ni bila sampai ke Madinah, kami ditawarkan satu batch untuk melaksanakan haji pada tahun pertama kami sampai di Madinah. Itulah kami antara rezeki lah yang diberikan kepada batch kami. Actually lepas SPM saya terus mohon ke Madinah, walaupun tahulah Madinah ni orang cakap atas rezeki kan. Kita bila kita mohon, kita kena tunggu 2 tahun. So sambil menunggu tu, sambil itulah saya belajar saya dapat tawaran untuk belajar di Mesir sekejap. Okay, lebih kurang 5-6 bulan, dan alhamdulillah akhirnya nama naik di Madinah. Walaupun nama saya ni orang cakap third intake, panggilan ketiga tu barulah nama naik. Orang yang lain lama sudah naik dalam sebulan 2 bulan, lepas tu nama saya tu yang terakhir lah orang cakap. Dan detik-detik ketika nama naik tu pun saya masih lagi ingat. Waktu tu jam 12 malam, mau tidur sudah, sebab esok ada kelas kan. Tiba-tiba masuk message dalam grup family. Abanglah message, bila mana grup family ni kita buka lah kan, mesti ada something important orang cakap, benda yang penting. So bila buka aja, terus dia beritahu tahniah dapat Madinah. Bila dapat je Madinah tu, terus orang cakap apa, sujud syukur lah. Dan lepas sujud syukur tu memang tak tidur sampai pagi. Terus tak tidur. Dan lepas fikir-fikir, 2 minggu selepas tu terus balik ke Sabah untuk buat urusan ke Madinah. Dan setelah buat urusan apa semua, pada tarikh 28 Februari barulah bertolak ke Madinah. Tarikh yang bersejarah lah untuk saya.
pertama sekali sampai ke Madinah. Okey, so bila masuk dapat Madinah ni, bila sampai saja di Madinah, kita akan ada interview lah, sama ada mau masuk ke kuliah kah ataupun Mahat dulu. So kebanyakannya kami ni mau masuk ke Mahat dulu. Sebab apa? Sebab mau duduk lama lah. Kalau masuk ke kuliah, dia akan jadi 4 tahun saja belajar di Madinah. Kalau masuk ke Mahat dulu, dia akan jadi total 6 tahun lah. 6 tahun berada di Madinah. Jadi kebanyakannya batch kami ni 6 tahun ambil Mahat. So cara-cara untuk interview masuk ke Mahat tu, terpaksalah kami cakap, bila Syekh tanya tu, kami cakap, I don't understand. Terpaksa speaking. Sebab apa? Sebab untuk masuk ke Mahat. Terpaksa buat pala orang cakap. Okay. Itulah sebab dia. Jadi Alhamdulillah diterima masuk ke Mahat dan masuk ke Mustawa 1. Okay, Mustawa 1 sini orang cakap memang belajar daripada basic lah. Belajar daripada alif bata balik. Menulis alif, menulis ba, menulis ta. Tapi orang cakap mau kuatkan lagi kan bahasa Arab. So belajarlah dengan benda yang ada di sekeliling dan juga orang-orang daripada luar negara. Sebab masing-masing tengah belajar. Dan ada juga kawan-kawan yang memang totally orang cakap tak tahu bahasa Arab langsung. Contoh macam ada kawan daripada Korea. Daripada Korea ni memang dia tak pandai langsung. Tapi lepas dia belajar apa semua, Alhamdulillah Mahat dia dapat habiskan. Aku belajar bahasa Melayu sikit-sikit dengan kawan aku. Itulah kawan di Korea. Kawan Korea. Satu-satunya orang Korea yang ada di Madinah ketika tu. So antara orang cakap apa ni? Kenangan juga di sini bila dapat join ataupun menyertai pasukan bola sepak Malaysia ni lah. Okay, kita akan lawan dengan orang. So kalau macam World Cup, Piala Dunia, di antara dalam universiti je, kita akan lawan lah Afrika, Nigeria, Thailand. Dia akan campur semua dunia, seluruh negara. Okay, so pengalaman di sini memang orang cakap best lah bila mana dapat mewakili ni. Best pun ada, sakit pun ada. Okay, sebab biasalah orang-orang Nigeria ni, orang-orang Afrika ni main lain daripada kita. Diorang main lagi kasar. Antara yang best juga bila dapat 2 kali dapat nombor 2 dalam Piala Asia. First kalah dengan Thailand, second kalah dengan Indonesia. Okay, actually kami ni kalau di sini, kami Borneo, kami ada seorang Syekh yang mana dia lah yang interview kami waktu kami di Sabah dulu. Dia lah yang menjadi bapa kepada student-student di Malaysia ni. Tapi dia mengambil khusus untuk pelajar-pelajar Borneo untuk buat liqah setiap minggu, untuk buat halaqah lah. Setiap minggu lah kami akan pergi ke liqah ni. Kebanyakan liqah ni kami akan orang cakap mengambil istifadah ataupun ringkasan-ringkasan nasihat daripada Syekh Abu Ali kami sendiri. Jadi Alhamdulillah lah, sepanjang ni bukan tak penting, tapi ada juga kadang-kadang terlepas, ada kadang-kadang tak masuk. Tapi daripada awal sampai ke akhir, Alhamdulillah masih dapat turut serta lah dalam liqah ni. Itu antara yang perkara yang baik lah yang berlaku di sini. Dan selainnya adalah liqah-liqah di haram lah. Orang cakap liqah-liqah di haram ni biasalah. Semua kalau boleh kena sentiasa melazimi liqah-liqah di haram. Kalau boleh join lah kelas Quran. Memang ada join, dan ada juga kadang-kadang orang cakap terputus. Waktu tu orang cakap terputus lah. Sebab pandai malas kan. Benda tu biasa. Apa yang penting pergi dulu. Okay, so bila habis saja Mahat, di situlah kami ni disuruh untuk pilih mau ke kuliah apa. So kebanyakannya pada awalnya kawan-kawan ni dia lebih kepada mau syariah lah. Sebab orang cakap lebih mudah dan ramai orang ambil. Tapi bila sudah 2 tahun di sini dan nampak ke arah mana kita mau pergi, terus bertukar. Okay, ada beberapa kawan lah yang mana daripada syariah pergi ke dakwah, daripada syariah pergi ke lughah. Dan saya bila tengok kebanyakannya Borneo ni memang kurang daripada yang masuk ke kuliah hadis, maka saya beranikan diri, dan sebahagiannya adalah minat jugalah.
untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi dengan lebih mendalam. Jadi sebab itulah saya ambil kuliah hadis. Dan sepanjang kuliah ni orang cakap mestilah ada turun dan naiknya. Okay. So ada waktu yang dah lepas, down sekejap, ada waktu semangat, lepas semua. Tapi apa yang penting, teruskan belajar. Cubalah untuk minta doa daripada ibu bapa. Okay. Minta tolong daripada rakan-rakan yang kuat ataupun yang lebih pandai lah. InsyaAllah diorang akan bantu. Okey, kalau berkaitan dengan kuliah hadis ni, bila mana kita masuk di kuliah hadis di Madinah, actually bila kita masuk tu memang dia akan belajar direct terus mengenai hadis lah. Cumanya hadis yang akan dihafal adalah hadis muharrar lah, Kitabul Ahkam. So dia akan bagi syarah mengenai hukum-hukum. Tapi yang lain lebih detail daripada kuliah-kuliah lain. Okay, so, contoh ilmu rijal, ilmu jarah wa ta'dil. So kitab-kitab yang lain pun, para imam, lebih mendalam lah daripada yang lain. Itu antara kelebihan dia lah di sini. Dan lebih susah orang cakap. Okay, dan kuliah hadis ni orang cakap kuliah yang kedua susah selepas kuliah Al-Quran. Jadi bila mana kita berada di di luar negara, biasanya kita ada persatuan kan. So persatuan ni lah yang akan menjaga kebajikan kita. Jadi alhamdulillah lah, saya pernah orang cakap terpilih untuk memimpin persatuan berada di sini, di mana tahun 2019 saya ditugaskan untuk menjadi Esko BPA, Esko Badan Pendataan dan Aset. Di mana kita makruf yang mana pendataan dan aset ni di sini dia akan uruskan intake setiap pelajar baru yang akan datang ke Madinah. So setiap ujian ataupun setiap masalah yang berlaku untuk setiap tahun pelajar datang memang akan ada masalah yang berbeza. Itu biasalah. Okay. Lepas tu second year tahun 2020 dinaikkan lagi, diamanahkan lagi untuk memegang jawatan sebagai timbalan yang dipertua, okay, untuk Persatuan Malaysia di Madinah lah. Cumanya waktu ni tugas jadi sikit. Sebab apa? Sebab COVID. Jadi kebanyakannya program kurang dah dapat buat, sebab dah boleh berkumpul kan. Cumanya program secara alam maya gitulah. Cumanya banyaknya urusan waktu tu fokus lebih kepada untuk bawa pelajar balik ke Malaysia. Di mana kami perlu berhubung dengan orang kedutaan, perlu berhubung dengan kementerian di Malaysia, macam mana cara untuk membawa balik pelajar-pelajar ni. Sebab waktu tu Saudi naik secara mendadak kes. Okay, dia akan jadi waktu tu dalam 5,000 sehari kalau tak silap. 5,000 ke 7,000 sehari. So memang risaulah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan boleh balik. Tapi selepas tu pula masalah dia. Bila mana kami sudah di Malaysia ni, visa kami habis. Visa kami habis tempoh. So untuk merenew, orang cakap perbaharui visa ni susah sikit. Jadi di sinilah kebanyakannya pelajar-pelajar Malaysia tersangkut di Malaysia lah, sehingga menyebabkan terpaksa tangguh pelajaran. Dan entah tiba-tiba orang cakap rezeki, okay, antara ramai ini saya dan beberapa sahabat lagi yang lain, orang cakap dapat datang kembali ke Madinah lebih awal daripada yang lain. Alhamdulillah lah rezeki, orang cakap. Dan bila sampai sini, Allah, boleh tengok sendirilah antara orang cakap situasi ketika tu sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza lah dengan yang sebelum ni, di mana lebih kosong. Actually sehari sebelum lockdown di Madinah, saya pergi ke masjid untuk tengok situasi dia macam mana. Memang tak pernah jangka yang masjid tu, lorong-lorong masjid tu akan sepi daripada orang. Biasa jemaah ramai apa semua akan bunyi hon. Ini kosong. Memang orang cakap senyap lah. Pintu 25 yang kebiasaan jemaah lalu apa semua tu memang bertutup. Masjid pun memang tutup lah, tak solat. Bukan tak solat, cuma ditangguh sementara. So bila dapat datang kembali ke Madinah, dilonggarkan sudah. Kiranya boleh solat, tapi kena jagalah SOP dia.
Dan umrah pun ketika waktu tu alhamdulillah mudah orang cakap. Sebab dia kosong kan, dan yang boleh turun ke bawah tu hanya untuk orang yang berihram ataupun yang ingin mengerjakan umrah. So orang cakap rezeki lah kita dapat rasa beberapa suasana ketika umrah waktu biasa dan ketika umrah waktu Covid. Okey, so Persatuan Madinah ni bila mana waktu haji, Persatuan akan bekerjasama dengan tabung haji tau. Segala urusan ziarah untuk jemaah-jemaah tabung haji ni akan diuruskan totally oleh pelajar Madinah. Di sinilah orang cakap ambil pengalaman lah macam mana menguruskan jemaah-jemaah haji, macam mana uruskan bas, ke mana pergi, macam mana urus mutawif, berapa orang satu trip, berapa trip satu orang. So orang cakap pengalaman lah daripada tabung haji, itu kerja sebagai management untuk mutawif, untuk urusan ziarah di Madinah saja. Okey, antara kenangan, orang cakap kenangan yang teruk jugalah sini orang cakap bila mana disahkan kena appendix. Okey, jangan kena appendix, dan waktu tu final exam tau. Cumanya yang waktu kemuncak dia teruk tu pada hari last lah, last paper untuk exam waktu tu. Jadi habis je exam, terus pergi hospital kerajaan. Tahulah kan hospital kerajaan mana-mana tempat pun akan lambat. So bila mana sudah 2 jam menunggu tu, bila masuk doktor cakap kalau sakit balik baru datang. Memang time tu sudah orang kata pasrah lah. So balik kejap, bila balik rasa sakit balik makin kuat. Bila anda dapat tahan, terpaksalah cari hospital swasta. Okey, hospital Jerman. Dari sinilah hospital swasta Jerman. Cumanya dia punya konsultan tu kalau mau dicek saja kena bayar 100 lebih. Tapi sebab time tu sakit sangat sudah, so bayar je lah. Bayar je. So dia cek. Dia macam dapat ni lah, orang kata diagnosis kan, yang bahawasanya saya ni sendiri ada appendix, ataupun penyakit orang cakap batu karang kalau silap. Tapi lebih kepada appendix. So bila mana tahu macam tu, doktor tanya mau buat terus treatment ke, ataupun kalau mau confirm lagi kena ambil darah. Tapi kena bayar dalam 600 kah macam tu. Cakap anda apalah doktor. Cakap ambil laporan terus pergi ke hospital kerajaan balik. So tunggulah situ. Dan akhirnya dimasukkan ke ward, dan esok dia tu hari Jumaat disuruh puasa lah untuk operate. Okay, so bila operate, alhamdulillah semuanya selesai. Cumanya waktu tu terdapat paru-paru lah dalam air. Tak tahulah sebab ada silap ke apa. Dimasukkan ke ICU pula. Bersambung lagi duduk dalam ICU dalam 4-5 hari. Itulah orang cakap. Tapi bila mana dalam ICU ni orang cakap tidaklah orang melawat, family pun jauh, jadi macam tak best. Itulah orang cakap pengalaman paling orang cakap tak best waktu di Madinah ni. Antara kenangan yang terindah juga adalah bila mana impian saya ni orang cakap tercapai. Okay, impian apa? Iaitu membimbing sendiri family untuk melaksanakan umrah. Okay, ni bukan impian saya juga, impian semua orang lah orang cakap. Terdapat beberapa kali lah. Kali pertama ibu sendiri datang, okay, mamak sendiri datang, dan juga adik. Sebab waktu tu konvo abang sendiri. So diorang dapat datang. Dan yang kali kedua ayah sendiri, ayah dan juga mak datang ke umrah. Dan yang terakhir adalah adik sendirilah. Okay. Dan alhamdulillah semuanya ketika saya berada di sini 6 tahun dapat berkhidmat kepada semuanya untuk melaksanakan umrah, kecuali keluarga bini belum ada lagi. Macam ada cerita. Okay. Okay, pesanan saya untuk diri saya sendiri dan juga kawan-kawan di sini, kalau boleh sentiasalah bersikap positif. Okay, di mana kalau ada kawan minta bantu, kita bantu. Kalau apa-apa yang terjadi dekat kita sini, kita cuba kaitkan hidup kita dengan apa yang pernah kita buat. Okay, apa yang amalan kita buat. Mungkin ada waktu kita tersilap buat something, maka Allah akan balas terus di sini. Bila apa-apa musibah yang terjadi di sini dekat kita,
cuba kaitkan dengan apa yang pernah kita buat sebelum tu. Itu je lah pesanan saya selama saya berada di sini ni. Kebanyakannya saya cuba kaitkan balik musibah ataupun ujian yang terkena ke atas saya sendiri. Saya cuba kaitkan dengan apa yang saya pernah buat. Okay? Mungkin ada dosa dengan orang, mungkin ada dosa sendiri. Kalaulah dapat diputarkan masa, okay, bila sampai awal-awal sini, first kali saya mau orang cakap ni lah, kuatkan bahasa ataupun kuatkan nahu ataupun sorof yang paling penting dulu. Sebab nahu dan sorof ni orang cakap kunci lah untuk ilmu-ilmu yang lain. So kalau tidak kuasai nahu dan sorof ni, orang cakap susahlah membuka pintu ilmu-ilmu yang lain. Walaupun faham, tapi dengan kefahaman yang lebih mendalam, susah nak dapatkan. Itulah orang cakap kalau dapat diputarkan masa balik pada awalnya. Mungkin sebab sendiri kurang research ataupun sendiri kurang terdedah dengan apa yang perlu dibuat awal-awal. Okay, sekian saja daripada saya, Abdul Qayyum Yuslan, 17 Mac 2022. Assalamualaikum. Tak juga lagi. Aku ambil 50. Beli kursi lah. Biar harga 23 pun. Kira kereta mu. Kira mu jajak. Tak payah masih ya. Walaupun kereta 23 je. Nama. Sekejap mana sekejap? Nangis. Okey. Jumpa Rantan. Ya. Okey Rantan. Masuk video. Salah. Salah dekat. Wah, mudah. Tu kasi jak tu ke tu. Buat tu banyaknya. 1 2 3. Bawa lah game. Aku bawa dulu. Oh. Boleh. So antara kelebihan kalau flight dari Madinah kan, kau boleh ambil air zam-zam yang kita mau pergi sekarang ni lah. Di Madinah saja yang offer air zam-zam begini. Pasti kalau flight dari Mekah atau Jeddah. So this is how kelebihan flight dari Madinah. Every time kita datang ke Madinah, so kita balik daripada Madinah juga, kita akan dapat Zam-Zam satu dah. Bukan dapat, kita kena bayar ataupun beli Zam-Zam satu. Berapa orang satu kalau dapat? Biasa satu orang satu, tapi kalau dapat belas ihsan daripada counter guard tu, dia boleh bagi 2. Kita akan cuba lepas ni. Oh, dapat satu je. Harga Zam-Zam satu saja. Harga Zam-Zam murah je lah sebenarnya. Ni 8 ringgit 8 dial 50 sen. Kami baru sampai dekat maghrib sudah lah sini. So aku rekam dari jauh je lah. So flight dia SP828 pergi Kuala Lumpur pukul 9.30 gitu. Oh, dia tutup mata feeling tu lah kita. Apa juga kat mana kamera lagi dia. Apa minta hati mana? Apa dia? Aku sedih lah. Aku sedih dia. Aku ni dalam dah tersentuh. Ya Allah. Betul. Aku kan. Jaga kau diri kau. Praktik kau untuk ayah ibu. Okey. Macam dah ni. Tak mahal kau Jegi Mana? Jangan nampak okey. Ikhlas. Ya? Oh. Ikhlas.
Nanti mau video mau rasa kurang sikit. Kau balik tu tiket dia ada. Abang lupa turun tu. Last time dia turun airport. Dia ambil tiket return ah. Bukan? Ha? Bayar. Tak kena. Selamat kerja dah guys. Lain tau. Selamat kerja. Selamat kerja tu. Selamat kerja. Dah. Tak nak apa-apa lu. Nanti mari. Dia paling last. Selamat you, selamat perjalanan. Gila, sedih lah. Tak jauh, sedih lah.